Ada orang tanya, ni soalan nak delete dosa ni. Ni kan tajuk kita kan. Ustazah, macam mana saya dah ngumpat ramai orang, rasa dah ribu-ribu orang dah saya ngumpat. Betul tak ada ribu-ribu orang? Tiba tak nak ngaku pula. Daripada remaja kita, ibu-ibu sekalian, daripada sekolah menengah, banyak tak ngumpat kawan-kawan? Banyak tak ngumpat cikgu? Ada cikgu tu kan kita ngumpat baju dia kan, baju sama cikgu ni. Cikgu ni hari-hari baju lain. Bukan ngumpat lah tu, ngumpat keburukan ke, ngumpat muka cikgu ke apa ke. Masuk universiti banyak tak ngumpat? Banyak. Dah kahwin ngumpat suami, dah ada anak menantu ngumpat anak menantu, dah ada jiran ngumpat jiran. Masya Allah, mudah sangat nak mengumpat. Jadi ada orang tanya, Ustazah, macam mana nak selesai, nak delete dosa mengumpat ni? Macam mana nak buat? Ada yang pertama, pendapat ulama yang pertama, wajib pergi minta maaf dengan orang yang kita umpat. Sudah. Mudah ke susah ni? Susah. Kita pun dah lupa siapa orang kita umpat. Kadang tengah jalan tak kenal pun orang tu, tak pasal-pasal mengumpat. Bang, tengok tu, yang mana? Atas motor tu. Tengok tu, ngumpat orang tu tak pasal-pasal. Lepas tu traffic light dari jauh, masing-masing bawa haluan. Macam mana nak minta maaf? Mengutuk, mengeji orang tersebut? Jadi yang pertama, kita kena minta maaf dengan orang tersebut. Jadi orang yang ambil pendapat yang pertama ni, akhirnya dia tak nak mengumpat. Sebab berat nak pergi minta maaf dengan orang tersebut. Akhirnya dia boleh meninggalkan dosa mengumpat. Tapi yang kedua, cukup dengan meminta maaf secara umum. Kalau kita kena jumpa orang tu secara khusus, contohlah kan ibu-ibu jumpa saya depan, Ustazah, Acik nak minta maaf ni, Acik ada ngumpat Ustazah hari tu ha. Acik ngumpat apa? Saya kata Ustazah garang kalau ceramah, contohlah kan. Ustazah sekian-sekian, saya cakap, saya nak bagi tahu awal-awal ya makcik-makcik, kalau siapa yang ada ngumpat saya, tak payah mengaku depan saya. Saya tak kuat pun nak melupakan. Faham tak manusia? Kalau ada orang mengaku depan kita, saya nak mengaku ni ada ngumpat awak. Ngumpat apa? Saya cakap awak pengotor hari tu. Amboi. Awak cakap saya pengotor dengan siapa? Ada dalam 10 orang. 10 orang tu cakap pada siapa? Saya pun tak tahu. Bersihkan semua nama saya, tapi awak kan memang pengotor. Itulah mengumpat. Mengumpat benda yang betul. Bukan mudah ya kita nak pergi mengaku depan orang, takut putus silaturahim. Jadi yang kedua, minta maaf secara umum. Bila salam, minta maaf ya. Kita pun pegang lama sebab banyak sangat ngumpat dia kan. Awak maafkan saya tak? Ya, saya maafkan. Betul ni? Ya. Ni kenapa pelik sangat ada ngumpat saya ke? Sudah. Jadi cara umum pun boleh. Tetapi antara penyelesaiannya, ibu-ibu, para muslimat sekalian, Masya Allah, sebab dosa mengumpat ini dalam satu mafhum hadis Nabi, ia lebih berat daripada zina. Kerana zina dosa dengan Allah. Kalau mereka bertaubat, maka selesai, Allah Maha Pengampun. Bertaubat nasuha, tinggal betul-betul zina, tak buat dah ni, taubat nasuha sungguh-sungguh. Tetapi mengumpat ini dosa dengan manusia, maka kena settle dengan manusia. Dan kita boleh faham daripada hadis Nabi kan, mengumpat ni ibarat memakan bangkai, maksudnya mayat, bangkai saudara kita. Jadi di sana ada penyelesaian diberikan oleh para ulama. Pertama, kita buat sesuatu amal kebaikan, niatkan pahala untuk orang yang kita umpat. Antaranya sedekah. Contoh, bila kita sedekah, kita pun nak bagi, lepas tu kita sebut, ya Allah, pahala sedekah ini aku sedekahkan pahalanya kepada orang yang pernah aku zalimi. Buat umum macam tu je. Kau nak sebut nama ramai-ramai yang kita umpat, tak balik kita. Ya Allah, pahala ni kepada sekian pula. Ya Allah, banyak lagi senarai ni yang aku ingat, ya Allah. Umum saja, dan kita sebut yang kita zalimi. Zalimi ni termasuk, mungkin ada orang yang kita ambil hak dia, orang yang kita umpat, orang yang kita buat kecil hati, umum. Supaya di akhirat kelak, ini hadis Nabi ya, susuli kejahatan dengan kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan yang kita buat akan delete keburukan yang kita buat. Faham ya? Mudah-mudahan kebaikan yang kita buat akan delete keburukan yang kita buat. Mudah-mudahan pahala yang kita buat akan mendelete dosa yang kita buat. Maka perbanyakkan buat kebaikan dan niatkan kepada manusia, sebab kita ada masalah banyak dengan manusia. Dan mudah-mudahan di akhirat kelak bila dibangkitkan untuk dihisab, ketika itu ada orang nak menuntut daripada kita, sebab masa tu terbukalah cerita, dibukalah hijab oleh Allah tentang keadaan kita ngumpat dia. Si A pun nak tuntut daripada kita, lalu dibuka hijab yang lain.
diberitakan kepadanya, ya aku dah beri pahala siap-siap di dunia dahulu. Maksudnya ketika itu kan memang nak pahala dosa je pertukaran. Jadi kita dah settle di dunia, kita dah selesai di dunia. Masya Allah, kita dah beri niatkan pahala itu di dunia, maka mudah-mudahan dia tak ambil pahala kita di akhirat kelak. Masya Allah, Alhamdulillah, Subhanallah. Pukul berapa sekarang? Dah pukul 10:50. Tinggal lagi 10 minit. Jadi apakah amalan yang sedikit baru